Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan puan-puan sekalian, tiada yang boleh buat melainkan Allah. Maksudnya tidak ada benda boleh berlaku melainkan dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja yang berlaku dengan kehendak dia, izin dia. Banyak benda kita nak berlaku, banyak benda kita nak perkara itu berlaku, tapi dia tidak juga berlaku sebab Allah tak kehendaki. Orang-orang politik sekarang hampir semuanya mahu pilihan raya umum. Apabila Muhyiddin tak ada majoriti, maka Muhyiddin akan isytiharkan pilihan raya umum. Selewatnya bulan 3. Itu yang dikehendaki oleh orang politik, terutama UMNO. Dan mereka memikirkan mau keluar daripada Pakatan Nasional. Hujung bulan ni mereka akan buat mesyuarat untuk membincangkan perkara itu. Dan dah 4-5 orang dah keluar. Dan Muhyiddin dah tak ada majoriti dah. Tanpa disangka, tanpa dirancang, sekarang ni berlaku darurat yang akan dikendalikan oleh mereka-mereka yang dikehendaki oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi entah jadi ke tidak pilihan raya itu, semua tak tahu. Jadi apa yang berlaku dengan kehendak Allah. Apabila dia tak berlaku dengan kehendak kita, kita kena terima lah, sebab kita tak boleh buat apa. Sebab Allah kehendaki dia berlaku begitu. Jadi orang semua kena terima, terutama orang politik. Kalau sekiranya lepas ni mereka dah tak jadi orang politik lagi, mereka juga kena terima. Macam mana orang lain tak jadi orang politik, mereka kena jadi orang berniaga atau bertani atau duduk saja. Mereka dah tak buat apa statement sini, statement tu tak minta. Senyap je. Jadi semua perkara berlaku dengan kehendak Allah, bukan kehendak siapa pun. Tiada siapa kat dunia ni yang berkuasa untuk diktit apa yang akan berlaku. Hanya Allah. Jadi manusia sukalah perkara berlaku ikut kehendak dia. Siapa yang tak suka? Tapi takkan ada perkara berlaku di dunia ni mengikut kehendak siapa-siapa, melainkan kehendak Allah SWT. Jadi banyak orang mahu keadaan jadi baik, kerajaan baik, orang baik, ekonomi baik. Agama je dia tak nak baik. Ekonomi nak baik, duit mau banyak,
kerja mau senang. Tapi satu je dia orang tak nak. Agama kami baik, tak nak. Jadi macam mana nak Allah buat ikut kehendak kita? Tentulah Allah takkan buat ikut kehendak kita. Allah tak suka kita. Kita nak semua baik. Kerajaan baik, duit banyak, kerja senang, macam Rashidi nak, semua bagus. Tapi satu je dia tak nak bagus. Agama saya tak nak bagus. Saya bertambah tak bagus tak boleh. Tapi yang saya mau bagus, dunia saya, kerja saya, dunia saya. Itu je lah yang nak bagus. Betul atau tidak? Semua manusia nak dunia ni bagus. Hidup bagus, makan senang, berkat, murah. Isteri bagus. Isteri bagus. Semua lah. Semua nak bagus. Satu je tak nak. Agama saya tak perlu bagus. Apa yang Allah mahu kat dunia ni? Agama ke dunia ni? Apa yang Allah mahu bagus kita kat dunia ni? Agama kita. Tapi kita semua tak nak agama kita bagus. Macam Sufian, dia tak nak agama dia bagus. Dia nak dunia dia bagus. Pendi nak dunia dia bagus. Betul tak? Agama? Tak. Padahal yang Allah suka mana? Agama. Jadi Allah yang menentukan segala ni akan mengubah keadaan manusia ni tau. Menjadi baik. Yang manusia semua nak ni, kalau manusia nak agama baik, kata Allah, tidak akan aku ubah keadaan satu orang atau satu kaum, melainkan orang tu, kaum tu berusaha mengubah apa yang ada pada diri dia. Mengubah apa yang ada pada diri dia. Yang dirinya ni maknanya yang dia bawa sampai kubur, yang dia bawa ke alam akhirat. Kalau yang apa yang ada pada diri dia, harta tak bawa. Itu bukan benda yang ada pada diri dia. Dia mati tak bawa. Dia pergi mana-mana tak bawa. Yang dia bawa diri dia mana-mana sampai masuk kubur ialah agama. Apa itu agama? Amalan lah. Jadi sehingga orang tu, kaum tu mengubah apa yang ada dalam diri dia. Jadi ayat ni jangan kita tukar. Allah tidak akan ubah keadaan sekaum, melainkan kaum tu berusaha untuk mengubahnya. Bukan tu. Itu salah. Allah takkan ubah keadaan satu kaum atau orang, melainkan orang tu atau kaum berusaha mengubah apa yang ada pada diri dia. Faham tu? Apa yang ada pada diri dia bukan dia berusaha. Apa yang ada pada diri dia berusaha mengubah apa yang ada pada diri dia ialah iman dia dan agama dia. Mahdi dia kata Allah takkan ubah keadaan kita, melainkan kita berusaha untuk mengubahnya, mengubah keadaan. Salah. Ini telah distorted ayat Quran, telah mengubah suai. Jadi jangan dengar Dr. Mahdi. Tapi banyak orang dengar dan setuju, sebab dia orang pun tak tahu apa ayat Quran yang sebenarnya. Bukan sehingga kita berusaha mengubahnya, tak. Mengubah keadaan kita. Apa awak faham Azri selama ni? Macam Mahdi punya faham. Macam Mahdi punya faham lah Azri. Rashidi? Itu juga faham. Ini semua ikut salah faham. Yang salah faham semua setuju. Makna keadaan kita takkan berubah, melainkan kita berusaha untuk mengubahkannya. Dan salah. Jadi percakapan salah ni disebut oleh Dr. Mahdi. Dan semua diterima oleh yang hidup zaman Mahdi ni. Dan mungkin sebelumnya pun.
atau selepas dia mati. Jadi Mahdi akan dapat bahagian dari dosa kerana mengajar yang tak betul. Ya. Jadi Mahdi kena bertaubat. Kerana mengajar yang tak betul. Jadi jangan kita cakap yang tak betul kalau kita Perdana Menteri. Kalau kita tak sahih itu betul. Kerana orang akan ikut kita. Jadi dia bukan macam itu. Allah takkan ubah keadaan satu kaum melainkan kaum itu berusaha mengubahnya. Kan? Ini salah. Yang last itu salah. Jadi kau faham yang tu Yazid perempuan macam tu, Azri, Samad Malaysia tak? Mungkin seluruh dunia tak? Jadi itu salah. Saya tak cakap benda tu salah kalau dia betul tuan. Nanti saya berdosa. Antara saya dengan Dr. Mahdi, mana agak kamu nak ikut? Mahdi ada tulis tafsir Quran. Kita nak ikut satu orang tu, mau tengok ya dia punya pencapaian. Tak? Kalau dia baca Quran pun tidak. Dan tentu sekali lah. Kalau dia baca Quran, dia tak faham Quran. Bahawa Mahdi itu dia baca Quran. Dia kata saya baca Quran dan baca makna dia hari-hari. Dia suruh orang baca Quran dengan faham. Tapi saya ingat dia tak faham apa yang dia baca lah. Sebab iman dia tak kuat. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, nak faham Quran bukan baca je. Kena baca dengan takwa. Makna kena baca dengan iman. Kalau kita baca Quran, dia tak takwa, Quran tu takkan jadi petunjuk bagi kita. Tidak akan jadi benda yang membantu kita untuk memahami agama. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, yang pentingnya kita ubah apa yang ada pada diri kita. Baru Allah akan ubah keadaan kita. Apa yang ada pada diri kita tu ialah iman kita dan amal kita. Ya tak? Kalau macam Allah takkan ubah keadaan kita melainkan kita berusaha mengubahnya, maknanya Allah suruh kita berkuasa lah mengubah keadaan kita kan. Kalau kita berkuasa mengubah keadaan kita, itu berlawanan dengan tauhid. Berlawanan dengan akidah. Akidah tiada yang berkuasa melainkan Allah. Apa pun. Jadi kalau kita kata Allah takkan ubah keadaan kita melainkan kita berusaha, makna kita berkuasa lah bila kita berusaha. Itu maknanya ada Tuhan selain Allah. Mereka yang percaya macam tu, orang percaya ada yang berkuasa selain Allah. Tak ada yang berkuasa selain Allah. La ilaha illallah, ini asas agama. Mana asas agama orang tu goyang, goncang atau tak ada. Dia kata Allah takkan ubah keadaan kita melainkan kita berusaha mengubahnya. Itu maknanya kita kata kita berkuasa mengubah keadaan ni kan. Ini salah dan Quran tak cakap macam tu. Pasti tidak. Tapi Dr. Mahdi cakap tu. Dan banyak orang ikut tafsiran apa yang Dr. Mahdi cakap dia. Dia ingat dia ni betul. Jadi selama itulah kita dimurkai Allah, syirik. Sufyan dia ikut Dr. Mahdi punya. Betul? Dia ikut Dr. Mahdi. Kita nak usaha. Kalau kita nak keadaan kita berubah, kena usaha. Kita nak rajin usaha baiki keadaan tu. Siapa boleh baiki keadaan dia? Macam sekarang ni, berusahalah baiki keadaan. Covid tak ada. Tak boleh? Berusaha. Ini orang yang bertuhankan usaha lah. Usaha tu juga Tuhan. Selain Allah, usaha juga Tuhan. Dia tak ada Tuhan melainkan Allah. Usaha bukan Tuhan. Tuhan Allah. Jadi melainkan orang itu berusaha. Yang tu salah lepas tu. Berusaha bukan mengubah keadaan tu. Berusaha mengubah apa yang ada dalam diri dia. Tengoklah ayat Quran tu baik-baik. Ini tak baca Quran, Sufyan ikut Mahdi lah.
Orang tak baca Quran kan? Rakyat Malaysia mana ada baca Quran? Baca Quran pun Arab aja. Kalau baca, tak faham. Jadi ikut siapa? Dr. Mahathir. Tun Dr. Mahathir. Negarawan. Satu lagi orang ikut Mahathir, Malaysia boleh. Malaysia boleh ni tak betul percakapan tu. Kalau Malaysia boleh, Malaysia Tuhan lah. Dia tiada yang boleh buat melainkan Allah. Allah boleh lah. Tu Allah Tuhan dia. Kalau kita kata Malaysia boleh, Malaysia Tuhan dia. Jadi Sufian ikut Mahathir. Tak, Malaysia boleh ikut. Kenapa? Ha? Oh, dia kata saya boleh. Sufian kata dia bukan Malaysia boleh, saya boleh, makna saya Tuhan. Tak, dia Tuhan sama lebih kurang. Orang yang kata Malaysia boleh, saya boleh, dua-dua mempersekutukan Allah. Jadi ayat tu diajar oleh Dr. Mahathir tu. Kan? Najib pun setuju dengan ayat tu. Najib. Dan semua jemaah menteri, semua orang Malaysia, semua ahli sukan negara, semua cakap syirik. Semua termasuk Rashidi, Yazid ada. Jadi semua ni perkataan tidak benar. Perkataan tidak benar ni membuat percaya jadi tidak benar, faham jadi tidak benar. Jadi orang mempersekutukan Allah, syirik. Dan Dr. Mahathir pun dapat bahagian dari dosa-dosa semua orang yang cakap salah. Dalam Malaysia ni saya seorang yang kata dia salah. Ada orang lain cakap dia salah. Agak-agak lah. Ada tak? Tak ada. Tak ada orang kata Dr. Mahathir salah cakap Malaysia boleh ni. Tak ada. Lepas tu Allah takkan ubah keadaan satu kaum melainkan kaum itu berusaha mengubahnya. Tak ada orang kata dia salah. Sebab semua bodoh. Mahathir pun tak tahu agama. Dia cakap orang ikut dia lah. Dia ingat dia betul. Inilah bila kita dapat ketua negara, Perdana Menteri yang tak faham agama. Mahathir tu baik, bagus, rajin. Bukan saya cakap dia tak baik. Dia tak tahu yang percakapan yang benar. Dia tak tahu benda yang benar. Saya minta saya jadi penasihat dia. Dia tak nak. Dia tak nak. Tak adalah salah saya. Saya bersalah kalau saya tak nak nasihat dia. Saya tak ada nak minta jawatan penasihat dia. Saya nak nasihat dia supaya dia jangan buat dosa lagi. Kalau nak cakap, saya cakap betul je. Tapi tak nak. Jadi tak nak, apa pula saya nak buat? Saya tak boleh buat apa. Saya dah tunaikan tanggungjawab saya nak bantu dia. Tapi dia tak nak. Kalau tak percaya, pergi tanya dia lah. Ada tak Dr. Naswar minta? Orang yang tak percaya dia. Ada? Dia tak balas pun. Sampailah dia turun dari jadi Perdana Menteri kali kedua ni. Adakah saya salah atau Dr. Mahathir salah? Kalau satu orang cakap Dr. Naswar ni cakap aja, pergilah betulkan. Kan? Saya dah takkanlah betul macam tu. Kenalah minta jawatan. Menasihat dia lah supaya membuat benda betul. Saya bukan nak jadi Perdana Menteri, nak menasihat dia. Itu pun dia tak nak. Najib juga saya minta jadi menasihat dia. Dia tak nak. Sekarang dia dah kenapa saya mau jadi penasihat dia? Sebab saya boleh tanya Allah. Sebab saya boleh tanya Allah, apa betul apa salah. Ada tu. Kamu tak nak dia jadi penasihat. Mana negara Malaysia jadi betul? Ini kat dunia ni seorang aja boleh tanya Allah. Ada kat Malaysia. Jadi kenapa kamu tak gunakan dia? Jadi berdosalah orang Malaysia. Letak dia tepi je. Dia minta dah tak nak. Muhyiddin ni saya tak nak minta. Sebab tak ada perintah dari Allah untuk saya minta. Dia pun tak lama Perdana Menteri.
Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita bila jadi ketua negara, menteri, kita kalau cakap tak betul orang ikut, kita dapat bahagian dosa dia. Begitu juga bukan jadi ketua menteri, ulama besar lah kira. Kalau kita jadi ulama besar, orang semua dengar, atau kita jadi ustaz, orang dengar, kita dapat bahagian. Oi, kan senang nak jadi ustaz. Yang macam saya ni mengajar kamu, mengajar seluruh dunia tau. Bukan kamu aja. Ceramah saya pergi seluruh dunia bahasa Inggeris. So, kalau saya cakap salah, yang mengamal tu saya dapat bahagian dari dosa tu. Allah tak akan lepaskan kita daripada tanggungjawab tu. Jadi kita jangan cakap salah kalau kita ketua lah. Tapi kalau kita orang macam Yazid cakap salah, tak ada orang nak ikut. Kan? Siapa nak ikut dia? Dia sendiri je lah kan. Kan ikut lah nak. Tak? Jadi dosa dia biasanya untuk dia je lah. Dia takkan tanggung dosa orang lain. Tapi macam Perdana Menteri, ketua negara, orang terkenal, ahli pemikir, ulama-ulama yang tulis kitab, semua kitab dia tu semua jadi saksi tau kalau dia cakap ni salah. Nampak main. Allah Subhanahu Wa Taala akan adili padri-padri Kristian, Yahudi yang menukar kitab Allah, Taurat. Allah panggil dia infidels, kafir. Allah SWT beritahu, Allah, malaikat dan seluruh manusia melaknat mereka lah. Dalam Quran. Bukan melaknat orang Kristian Yahudi yang lain, melaknat Kristian Yahudi scholars yang telah menukar ayat Allah. Jangan pula mereka dilaknat, kita laknat pula semua Kristian Yahudi. Mereka tak ada bahagian dalam menukar ayat Allah. Mereka mengikut Quran, mengikut Taurat, Injil yang dah diubah ataupun yang benar tu semua dihilangkan. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT sangat murka dengan ketua-ketua, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia ke jalan yang salah. Macam Dr. Mahathir. Dr. Mahathir mungkin tak merasa tu. Saya bagi ceramah ni supaya dia dengar lah. Kalau tak nak dengar, bukan salah saya. Dan siapa yang dengar, sampailah kat dia. Yang kawan dengan dia, yang baik dengan dia, yang merupakan bapa mentua dia ataupun datuk dia. Tanggungjawab kita semua nak sampaikan. Takkan saya yang tak dapat berjumpa dia nak sampaikan dia. Semua rakyat Malaysia lah bagi tahu Dr. Mahathir ni supaya sebelum meninggal buat kerja Nabi. Dia orang baik. Kita mesti mahu dia mati sebagai orang yang baik dan bertaubat. Dia kena buat kerja gas, jauhlah. Ajak orang kepada Allah. Pergi rumah ke rumah. Tahu? Dekat tempat dia duduk. Dia mahu tak mahu cakap ini perintah Allah. Saya orang terkenal mana boleh buat kerja tu. Dia tak boleh. Cakap saya orang besar, saya tak boleh pergi rumah ke rumah macam setengah ustaz. Saya ustaz, saya tak mampu. Tak boleh. Jangan ikut ustaz, ikut Nabi. Nabi SAW pergi jumpa orang. Kamu ikut ustaz yang tak nak buat tu, buat apa? Kalau kamu ikut ustaz yang tak nak buat tu, maka kamu la ilaha illallah, kamu tambahlah belakang tu bukan Muhammad Rasulullah, ustaz tu lah nama. Tukar nama ustaz. Kamu punya kalimah ni tak betul. Sebab ikut ustaz. Ikut siapa kamu ikut? Ustaz yang tak buat. Kalimah kamu bukan la ilaha illallah, ustaz tu Rasulullah tau. Kalimah kamu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kamu tak boleh ikut ustaz. Kalau kamu mau jalan lurus, kamu kena ikut Nabi Muhammad SAW. Dan boleh ikut ustaz yang ikut Nabi. Kalau dia tak ikut Nabi, tak ikut dia. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim tu. Jalan mereka yang beri nikmat tu ialah Muhammad SAW. Jalan Muhammad SAW. Sunnah Muhammad SAW.
Jadi sunnah Muhammad SAW, Dr. Mahathir tak boleh tak ikut. Kena ikut. Kalau kalimah dia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia kena pergi. Walaupun dia 22 tahun Perdana Menteri, campur lagi 2 tahun. Oi, mana ada orang lama macam itu kat Malaysia ni. Tiba-tiba dia pergi ni, Assalamualaikum. Dia kena buat tu. Yang rendah, yang jual teh, yang orang Cina macam Sufian tu dia kena jumpa juga. Yang tak ada layak nak dijumpa oleh Perdana Menteri. Yang tersohor macam Mahathir dia kena jumpa, rendahkan diri. Lepas tu kalau Sufian tu marah, dia kena diam. Oh, Sufian akan buat tu. Dia kutuk Dr. Mahathir. Apa kau? Diam. Agak-agak macam mana? Tak ada kerja ke? Dr. Mahathir boleh buat tak? Dia kena boleh buat. Kalau dia tak boleh buat, dia kena mati dalam keadaan dia buat usaha Nabi Muhammad SAW. Dan dia kena semayang berjemaah 5 waktu di masjid. Kecuali dia sakit. Tidak, dia kena semayang berjemaah. Ustaz-ustaz yang beritahu semayang berjemaah ni tak ada fardu, berdosa. Semayang jemaah ni fardu kifayah. Fardu kifayah makna bukan tak payah kalau tak nak. Nama je fardu. Semayang hukumnya fardu ain. Tapi untuk lelaki berjemaah di masjid ni fardu kifayah. Maknanya lelaki yang sihat boleh berjalan. Maka fardu kifayah atas dia. Tapi dia tetap kena semayang juga kalau dia tak sihat. Sebab itu dinamakan fardu ain. Mana tak boleh tinggal. Semayang berjemaah ni tak fardu kifayah untuk perempuan. Tapi semayang fardu ain untuk semua perempuan. Dia sakit pun kena semayang. Dia kena semayang kat rumah. Afdal dia. Jadi Dr. Mahathir tak boleh semayang di rumah macam sekarang. Walaupun dia negarawan, semua orang kenal dia. Orang nak bersalam dengan dia, tak semestinya dia kena salam semua. Janganlah salam banyak sangat kat saya, dia. Kan? Ini beria ikut dia pergi masjid negara tu, lepas dia semayang semua kerumun dia. Nyusahkan dia je. Yalah, banyak orang sukalah nak jumpa dia kan. Tapi dia semayanglah dekat masjid yang dekat dengan rumah dia. Takkanlah orang yang datuk-datuk yang besar-besar tu pun nak macam bersalam macam orang kat masjid negara. Dia pun malas nak bersalam. Jadi dua perkara ni besar untuk semua orang Islam. Yang Sufian ni sampai hari ni baru boleh dapat. Dah lama ikut saya, susah. Semayang berjemaah di masjid. Ini fardu tuan, bukan fardu, bukan sunat dia. Hukum dia bukan sunat. Kalau sunat boleh tak buat. Ini bukan sunat, fardu kifayah. Itu pun banyak ustaz tak faham. Beza antara fardu kifayah dengan sunat. Nama je dah lain, fardu kifayah. Namanya fardu untuk orang Islam lelaki yang sihat. Untuk semayang di masjid. Kalau tidak semayang di masjid, namanya berdosa. Berdosa bukan kecil, besar. Siapa yang kata saya boleh semayang kat rumah, kat kedai, masjid dekat aja, dengar azan lagi, dia buat dosa besar. Dia tak faham satu hal. Ini saya nak bagi faham. Jadi hari ni kita konon, kalau kita dalam perjalanan, tak adalah fardu. Kita boleh semayang jamak, kasar. Kita boleh tak semayang di masjid. Kalau kita bukan orang kampung tu. Tapi kalau kita punya kampung, kita kena semayang. Kalau kita makam di kampung kita, kita kena semayang berjemaah tuan. 5 waktu, bukan 1 waktu je. Bukan maghrib je. Oh, maghrib aja pergi masjid. Maghrib, isyak. Subuh besok tak, zuhur tak, asar tak. 5 waktu. Fardu kifayah. Oh, susahlah macam tu. 5 kali nak semayang masjid. Oh, tak ada.
Susah tak susah, kau nak ke tak nak, itu perintah Allah. Kita tak boleh komplain tau. Oh, hari 5 waktu kena pergi masjid. Letih lah. Kalau kita cakap macam tu, kita tak sedialah menjadi hamba Allah. Dan ikut Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tak semayang fardu dia sendiri tau. Ada riwayat tak Nabi semayang Zuhur sendiri kat rumah? Tak ada. Mana dia sunnah yang fardu. Fardu dia kifayah. Jadi begitu juga usaha dakwah ni, mengajak orang kepada Allah ni, bukan Islam ucap kalimah, dan yang dah Islam ingatkan dia tentang kalimah dan ajak dia taat perintah Allah. Perintah pertama kita ajak dia taat, kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemarahan. Nabi SAW buat hari-hari. Cuti bila dia mati je. Sahabat yang lihat dia tu patut tahu bahawa kerja ni fardu. Tapi hadis-hadis tu semua dah tak ada lagi. Bukhari Muslim aja hadis tentang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran pun tak ada. Bukhari Muslim tak ada. Satu hadis pun tak ada. Maknanya apa kitab hadis tu yang autentik tu? Yang kata selepas Quran Sahih Muslim, Sahih Bukhari, selepas Quran. Apa masalahnya? Hadis tu pun tak tahu. Jadi mereka yang taksub dengan Bukhari Muslim ni, Abdal, cubalah jawab bagi saya, kenapa hadis tentang kerja ta'muru Nabi Ma'ruf wa tanha 'anil munkar tak ada dalam Bukhari Muslim? Kenapa? Sedangkan kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dalam Quran banyak betul. Boleh tak ada pula dalam Bukhari Muslim? Mana boleh dia kitab selepas Quran? Jadi tuan-tuan yang mulia, kita jangan ikut aja. Hadis mesti membenarkan apa yang dalam Quran, menjelaskan apa dalam Quran. Hadis adalah perkataan Nabi yang mentafsirkan Quran. Kerja ta'muru Nabi Ma'ruf yang banyak dalam Quran. Kenapa dalam Bukhari Muslim tak ada? Jadi ini sebenarnya sunnah yang besar. Kerja ni bukan dibuat sekali-sekala, 2 kali seminggu, tak. Macam semayang fardu berjemaah 5 kali. Kerja mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah kemungkaran ni kena dibuat hari-hari. Paling kurang 45 minit. Baiknya 1,5 jam dalam satu hari. Itu sebenarnya dalam kemampuan manusia untuk buat. Tiap-tiap hari. Kena pergi rumah ke rumah. Satu rumah tak tinggal. Satu lorong tak apa. Kecuali rumah tu Allah perintah yang saya, macam saya tahu kan. Allah perintah tak pergi. Kamu tak boleh. Saya aja. Orang lain semua kena pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu. Jangan ikut saya. Saya kalau dia musuh Allah, Allah bagi tahu saya. Doa je untuk dia, ataupun doa pun tak payah. Jadi tiada yang boleh buat melainkan Allah. Allah lah Tuhan kita, tiada yang berkuasa melainkan Allah. Allah bagi faedah, Allah bagi faedah. Jadi perkara ini, perkara yang fardu ni, yang 2 fardu, yang ada 2 fardu, 2 perintahnya. Semayang dan kerja ta'muru Nabil Ma'ruf wa tanha. Lain tak ada 2 fardu ni. Puasa tak ada fardu ain, fardu kifayah tak ada. Haji tak ada. Zakat tak ada, tuan. Kerja mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan semayang ada 2 fardu. Fardu ain, fardu kifayah. Sebab itu Luqman Hakim kata, ya bunayya aqimi salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ma asabak inna zalika min azmil umur. 2 perintah ni. Kalau ayah anak kesayanganku, dirikan semayang, ajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, bersabar atas perkara yang berlaku pada kamu. Sungguhnya inilah perkara yang diberatkan oleh Allah untuk kita melakukannya. Lebih kurang maksud. Okey guys.